buat kerja. Dan jangan pula kamu seperti buruh yang jahat. Yang mana buruh yang jahat itu kalau dia tak dibagi gaji, tak dibagi upah, dia tidak akan bekerja. Rasulullah ini menyebut untuk panduan kepada umat ini, termasuk panduan kepada kita yang sama-sama mendengar pada malam ini, yang mana Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau kita nak beribadah kepada Allah ataupun kita nak berkhidmat kepada Allah, sama ada yang berbentuk fardu ataupun sunat, jangan macam anjing jahat tu, dan jangan seperti buruh yang jahat. Kerana seperti mana yang kita maklum dalam pelajaran kita, dalam ceramah kita, dalam pengajian kita yang sudah-sudah, tugas manusia dihidupkan di dunia ini ada dua. Di samping menjadi khalifahnya ataupun untuk mentadbir alam ini, yang kedua untuk beribadah kepada Allah. Seperti mana ayat yang pernah selalu kita dengar, kita ulang lagi pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Aku. Jadi Allah hidupkan manusia, termasuk kita ini sebagai manusia, dihidupkan di atas muka bumi ini dengan dua tugas. Di samping menjadi khalifah untuk mentadbir alam Tuhan ini dengan peraturan dari Allah, maka tugas yang lain untuk mengabdikan diri kepada Allah ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah li zatihi, kerana zatnya, bukan ada kerana-kerana lain, sama ada kerana yang kita sanggupkan di akhirat maupun kerana yang kita sanggupkan di dunia ni, lebih-lebih lagi jangan. Tapi kita beribadah, berkhidmat kepada Allah itu dengan tujuan li zatihi, li mardatihi, untuk mendapat keredaannya, untuk kerana zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ingatkan kepada kita, kalau kita beribadah kepada Allah, menyembahnya dan berkhidmat kepadanya, jangan macam kelakuan anjing yang jahat. Macam mana kelakuan anjing yang jahat? Anjing yang jahat, anjing yang pernah dipelihara oleh seorang tuan. Kalau anjing itu dah jahat, dia kerja makan, minum, makan, minum. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur dan tak buat kerja. Kalau tuannya suruh ke ladang, dia tak mau. Kalau tuannya suruh jaga burung, untuk menghalau burung jangan memakan padi tuannya, dia tak mau pergi. Jaga rumah dia tak mau, dia tidur je. Ajak ke hutan sebagai kawan, tak mau. Tetapi bila ambil tongkat, ambil kayu, belasah dia sampai berdengking-dengking, dah sakit kepala, badan dah kena pukul, baru dia nak buat kerja. Barulah dia barangkali nak halau kera, barulah nak ke ladang halau burung, barulah dia nak menjaga rumah tuan ni. Itulah sifat anjing jahat. Dia mau bertugas dengan tuannya, mau buat kerja tuannya, bila kena pelasah, kena pukul, kena baling, kena hentam. Artinya kita ini dihidupkan oleh Allah dengan tujuan beribadah kepadanya, berkhidmat kepada Allah. Jangan macam anjing tu, dah digeretak-geretak, dia ugut-ugut dengan neraka, dengan azab kubur, barulah nak sembahyang subuh, barulah nak mengaji, barulah nak sedar, barulah nak insaf, barulah nak buat kerja Tuhan, barulah nak berjuang, baru nak berjihad, barulah nak tutup aurat. Ataupun dengan kata-kata yang lain, kalau dia seorang anak dah kena marah dari ibu dan ayahnya, barulah nak beribadah. Kalau dia isteri dah dibentak-bentak dari suaminya, barulah dia nak beribadah kepada Allah. Kalau dia murid, dia nak buat kerja Allah tu, dia baru lakukan setelah dimarah dari gurunya.
Jangan macam itu kita menyembah Allah. Jangan begitu keadaan kita berkhidmat kepada Allah. Itu adalah perangai anjing yang jahat. Anjing jahat saya dah katakan tadi, dah dipukul, ya, ketuk kepalanya, dibelasah badannya, baru dia nak buat tugas, buat kerja tuannya. Tetapi kalau anjing yang baik bukan begitu. Anjing yang baik ni ada juga diceritakan dalam kitab. Ada sebahagian tabiat-tabiatnya perlu kita tiru, perlu kita ikut anjing yang baik. Di antara anjing yang baik, dia ada mempunyai tabiat yang baik yang elok kita ikut. Patut kita ambil iktibar. Di antara sifat anjing yang baik itu macam mana? Siang dia tidur, malam dia berjaga. Dia berjaga kerana nak menjaga tuannya, nak menjaga rumah tuannya, nak menjaga keselamatan tuannya. Itu anjing yang baik. Jadi kita patutnya tabiat anjing yang baik ni kita ikut. Siang kita kena tidur qailulah sikit, tidur selepas isyraq ataupun selepas buat duha, menjelang zuhur itu tidur qailulah namanya, agak dalam 2 jam ke 3 jam. Tetapi dengan tujuan untuk berjaga malam, untuk tahajud malam, paling-paling tidak untuk dapat bangun awal subuh. Sebab tidur siang itu membantu supaya menanti bangun malam ataupun bangun lebih awal daripada waktu subuh supaya jangan mengantuk. Sebab jaga malam itu kerana nak berkhidmat kepada Tuhan, nak memuja Tuhan, nak memuji Tuhan, nak membesarkan Tuhan. Jadi elok tidur qailulah tapi dengan niat nak bangun malam bertahajud. Paling-paling tidak kerana nak bangun lebih awal daripada waktu subuh. Begitu juga anjing yang baik ni ada tabiat-tabiat yang lain lagi yang baik yang patut juga kita tiru. Cuba tengok anjing yang baik. Anjing yang baik tu payah dia nak tukar tuan, dia tak tukar tuan. Walaupun tuannya miskin, kadang-kadang bagi tulang dia, kadang-kadang makan nasi tak berlauk. Anjing kan tabiatnya kadang berjalan-jalan juga, kadang-kadang jalan-jalan juga di rumah orang besar-besar, sampai juga di banglo-banglo besar, ya, sampai juga di rumah orang-orang besar. Kadang-kadang di situ dapat daging ke, dapat ikan ke, dapat tulang yang lebih baik. Selepas dia makan tulang, makan sedap-sedap di situ, dia mesti balik ke rumah tuan dia. Dia tak akan bertuankan orang tu, dia tak akan tukar tuan, dia tak akan baling tadah. Patutnya kita jadikan Allah tu sebagai Tuhan dan Tuan kita. Bagaimana keadaan kita? Kita jangan paling tadah. Tuhan kita satu saja, Tuhan kita satu, itu Allah Rabbul Alamin. Kita tidak. Kadang-kadang dengan anjing pun kita kalah. Banyak nak Tuhan kita. Tukar tempat tukang kerja dah bertukar pula Tuhan kita. Mana kotakan kita tu lebih pada Tuhan itu daripada Tuhan. Kadang-kadang waktu dia miskin, dia bertuankan Allah. Senang sikit, siapa bagi kesenangan dia? Ada bertuan pula orang tu. Jadi mudah kita tukar tuan ni, mudah tukar tuan. Jadi anjing yang baik dia tak mau tukar tuan. Jadi tabiat anjing yang baik ni kena kita tiru. Jangan mudah kita tukar tuan ataupun tukar tuan. Kita mesti ada prinsip, mesti ada pegangan. Yang mudah kita nak terbalik. Jadi kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah